Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya Fatin Izzah binti Izzuddin bersama rakan seperjuangan saya, Abdul Hakam, Zaim Elmi dan Zul Helmi akan bersama-sama mengupas tentang pengajaran mikro yang telah kami laksanakan. Merupakan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Fatin Elisa, Zaim Helmi, Zul Helmi dan juga Abdul Hakam. Seterusnya, apa yang kami akan kupas dalam pengajaran mikro pada kali ini adalah, yang pertama sekali adalah tentang pengajaran mikro yang telah dilakukan, sama ada apa langkah yang telah kami pilih, bagaimana dilaksanakan dan apa objektif pemilihan langkah tersebut. Yang kedua adalah kekuatan yang terdapat pada tenaga pengajar. Yang ketiga, kelemahan yang didapati dan yang keempat adalah tindakan tambah baik bagi membaiki kelemahan yang dianalisis. Langkah yang telah kami pilih adalah set induksi yang dalam tempoh masa kurang daripada 5 minit lah, lebih kurang 4 minit lebih nak ke 5 minit. Okey, jadi set induksi yang telah kami laksanakan adalah untuk subjek pendidikan moral bagi tahun 4 nilai ke-13 iaitu nilai kesederhanaan. Jadi apa set induksi yang telah kami lakukan adalah permainan tarsiah, mana prosesnya akan diterangkan selepas ini. Jadi permainan tarsiah ini akan menerapkan kerjasama dan juga kemahiran berfikir aras tinggi murid-murid. Mana murid-murid juga akan diperkenalkan amalan kesederhanaan. Kenapa saya kata ada nilai kerjasama? Sebab bila mereka bersama-sama main permainan tarsiah tu, mereka akan kerjasama lah, means macam seorang, sebab permainan tarsiah ni dia ada dia punya gambar dia and perlu dicantumkan untuk membentuk satu bentuk yang lebih besar, dan pada bentuk yang lebih besar tu ada gambar yang tersendiri. Jadi kat situ kita dah aplikasikan kemahiran kerjasama. Mereka perlu berbincang, berbincang lah yang utamanya, dan berfikir aras tinggi ni yang first kali mestilah pada berfikir aras tinggi tu tentu sekejap ya. Okey. Kemahiran berfikir aras tinggi tu pertama sekali mestilah pada tarsiah. Kemudian yang kedua suatu perbincangan, sebab cikgu akan ada bahagian juga. Kemudian memperkenalkan murid kepada amalan kesederhanaan, sebab itu topik yang kita nak bawa, topik yang kita nak ajar pada hari tersebut. Kemudian murid akan bekerjasama dan membuat berkaitan lah. Tadi kerjasama saya terangkan macam mana. Kemudian membuat berkaitan ni macam mana mereka nak relatekan daripada permainan tarsiah tu kepada nilai kesederhanaan. Sebab selain daripada permainan tarsiah, cikgu akan buat teknik penyoalan. Miss cikgu akan tanya, okey, macam mana ni. Okey. Dekat inilah saya akan terangkan lebih lanjut, iaitu langkah permainan tarsiah. Jadi pertama sekali, murid akan dibagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan akan dapat 1 set tarsiah. Jadi setiap kumpulan perlu menyusun tarsiah bagi membentuk sebuah gambar. Sebab tarsiah, kalau melihat kepada rancangan pengajaran harian yang telah kami bina, tarsiah ni dia berbentuk hexagon. Kemudian dia gambar, kat dalam hexagon tu ada gambar. Gambar tu boleh tengok dekat gambar yang besarnya, yang gambar orang cik duk makanan ni. Okey. Kemudian tarsiah tu dia akan digunting. Dan bila digunting, dia akan jadi small pieces. Dia akan jadi cebisan segitiga yang lagi kecil. Jadi kat situ, dia ibarat puzzle lah. Tapi kita panggil dia tarsiah. So dekat tarsiah ni, murid-murid akan menyusun bagi membentuk sebuah gambar. Bila susun, ada nilai kerjasama, ada nilai kemahiran berfikir aras tinggi, sebab nak fikir macam mana kita nak susun tarsiah ni. Okay. Lepas siap, cikgu akan mengupas tentang perbuatan yang kurang baik dan cara mencegahnya. Tapi bila dapat gambar tu, mestilah cikgu akan tanya, ini gambar apa? Apa orang ni tengah buat? Ni event dekat mana? Ada yang jawab betul lah jawapannya, memang itu jawapan yang diinginkan. Mana ada yang ambil makanan banyak, rumah terbuka dan sebagainya. Kemudian cikgu akan tanya pula, apa perbuatan yang kurang baik? Sebab apa yang diorang cakap tu, apa yang mereka dah bagi tahu tu adalah yang baik kan. Dan cikgu akan orang kata korek lagi dalam lagi perbuatan yang kurang baik. Sebab kita nak kaitkan balik ni dengan nilai kesederhanaan. So perbuatan yang kurang baik, contohnya macam mereka akan cakap ambil makanan banyak sangat, tak ada tinggal orang belakang. Jadi kat situ, itu pun merupakan jawapan yang memang cikgu sendiri nakkan. Jadi cikgu akan kaitkan macam mana nak cegah dia. Cara cegah dia,
catur ingat orang belakang. Jadi kat situ mungkin murid belum dapat lagi konsep tapi murid dah start faham. Oh, kalau pergi rumah terbuka jangan ambil banyak-banyak, ambil sikit. Jadi cikgu kaitkan dengan nilai kesederhanaan di mana kalau pergi rumah terbuka ambil makanan sikit-sikit iaitu berjimat cermat. Bila berjimat cermat, topik yang kita belajar hari ini adalah kesederhanaan. Jadi macam tu. Begitulah bagaimana seorang guru mengaitkan set induksi dengan topik ataupun konsep yang akan dia ajar pada hari tersebut. Dan seterusnya saya menyerahkan kepada rakan seperjuangan saya yang lain untuk meneruskan tentang pengupasan mengenai kekuatan. Okey, terima kasih kepada saudara Fatih Elisa. Seterusnya kita akan bergerak kepada kekuatan pengajaran mikro. Okey, terdapat dua kekuatan yang dikenal pasti dalam pengajaran mikro yang dijalankan. Yang pertama ialah suara yang jelas dan intonasi yang baik. Suara guru yang jelas dan dapat dipahami oleh murid, iaitu intonasi suara guru sangat baik, iaitu terdapat turun naik dalam intonasi suara tersebut. Ini membolehkan murid fokus dan murid dapat mengikuti pengajaran dengan baik. Khususnya ialah penglibatan murid secara aktif. Murid terlibat secara aktif dalam menjayakan aktiviti yang dilaksanakan oleh guru. Kita lihat semasa pengajaran mikro dijalankan, murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan diberikan tugasan. Daripada pengajaran mikro tersebut, kita dapati bahawa murid terlibat secara aktif di mana murid bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Ini memberikan bahawa murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran yang dijalankan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Zaid untuk membentangkan kelemahan pengajaran mikro yang dijalankan. Okay, seterusnya kita bergerak kepada kelemahan yang terdapat dalam set induksi ini. Baiklah, berikut merupakan poin-poin kelemahan yang terdapat di dalam set induksi yang telah dilakukan Fatin. Jadi poin yang pertama adalah kurangnya penggunaan digital. Poin di sini bermaksud pemerhatian yang telah saya lakukan tiada langsung penggunaan TMK di dalam set induksi yang telah dijalankan. Jadi bagi saya tidak bolehlah, kerana pada zaman pembelajaran abad ke-21 ini, guru perlulah menggunakan teknologi yang ada bagi meningkatkan kemenjadian murid lah. Dan kemudian poin yang kedua adalah kurangnya pergerakan murid. Jadi pemerhatian saya juga adalah aktiviti yang dilakukan ini secara berkumpulan. Jadi murid perlu berada di satu tempat dan tiada pergerakan murid lah yang berlaku ketika set induksi ini dilakukan. Jadi berikut adalah poin-poin kelemahan yang telah saya lihat ketika sesi micro teaching ini dijalankan. Seterusnya kita bergerak kepada penambahbaikan. Seterusnya kita beralih kepada carangan penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap set induksi yang telah dibuat. Oleh itu, carangan penambahbaikan yang boleh dibuat ialah ada 3, iaitu yang pertama, guru boleh memperbesarkan lagi saiz gambar yang digunakan sebagaimana aktiviti guru di dalam set induksi, iaitu langkah tarsiah menggunakan gambar sebagai bahan bantu mengajar. Pada pendapat kami, saiz gambar yang digunakan agak kecil. Jadi salah satu penambahbaikannya ialah guru boleh memperbesarkan lagi saiz gambar yang digunakan. Yang kedua,
Guru boleh terapkan elemen TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu dengan menggunakan projektor, komputer riba bagi menarik lagi minat murid terhadap topik yang ingin dipelajari. Sebagaimana yang telah diajari oleh Cikgu Fatin, nilai yang telah diajari ialah berkaitan dengan nilai kesederhanaan. Mungkin apabila Cikgu Fatin menggunakan elemen TMK, maybe and mungkin berkaitan menerapkan sedikit elemen muzik, pengajaran dan pelajaran terhadap bilik darjah akan lebih menarik. Dan yang ketiga, guru boleh mengalakkan lagi murid untuk bergerak seperti aktiviti treasure hunt. Kemudian guru akan teruskan semula aktiviti yang telah dilakukan. Sebagai contoh, aktiviti yang telah dilakukan dalam seindaksi oleh Cikgu Fatin ialah berkenaan dengan langkah tarsiah, di mana guru akan memecahkan kepada dua kumpulan dan mereka akan mencantumkan beberapa kepingan kertas yang telah dipotong untuk menghasilkan sebuah gambar. Jadi mungkin penambahbaikan di sini ialah guru boleh meletakkan kepingan kertas yang telah dipotong itu di merata-rata tempat dan menjadikannya seperti treasure hunt. Murid akan mencari, maksud adanya penglibatan murid, seluruh murid dalam kelas. Jadi macam itulah penambahbaikan yang boleh dilakukan. Oleh itu, sekian saja pembincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.